Dengan kemenangan hebat timnas Indonesia melawan Vietnam, pihak supporter media Malaysia mulai mengikuti cara Indonesia untuk mencari pemain keturunan di luar negeri dan mendesak PSSI-nya Malaysia, FAM, untuk mengikuti cara Indonesia tersebut. Netizen Indonesia sontak membalas. Malaysia mengikuti cara Indonesia mulai dari pelatih orang Korea dan strategi pemain keturunan dari Indonesia. Tapi tidak apa-apa, asalkan ada pemain keturunannya dari Malaysia. Selain itu, Vietnam juga mulai terbuka. Wakil Vietnam Football Federation atau PSSI-nya Vietnam mulai tergiur mencari pemain keturunan dengan cara naturalisasi. Kekalahan berturut-turut Malaysia membuat warganya geram dan sedih. Berharap laga ketiga nanti pada Juni 2024, Malaysia bisa sapu bersih kualifikasi Piala Dunia. Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Panggon mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas kekalahan 0-2 kepada Oman dan menyifatkan kekalahan itu bukan satu pengakhiran buat anak buahnya. Malaysia tewas kali kedua dalam perlawanan kumpulan D pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 di Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam Selasa. Harimau Melaya bagaimanapun perlu mengharap keajaiban pada baki perlawanan kelayakan menentang Kyrgyzstan di Bishkek pada 6 Jun dan menamatkan saingan kumpulan menentang Taiwan di Bukit Jalil pada 11 Jun. Panggon menyifatkan perlawanan berkenaan adalah sangat sukar dan sebagai ketua jurulatih, beliau memohon maaf kepada rakyat Malaysia kerana tidak dapat memberikan keputusan yang lebih baik. Pengendali dari Korea Selatan itu dalam masa sama optimis para pemain negara mampu menggunakan peluang sebaiknya untuk mempamerkan kebangkitan sekembalinya mereka ke pangkuan kelab masing-masing apabila saingan Liga Malaysia Liga M membuka tirai Mei ini. Kekalahan kedua berturut-turut dengan keputusan sama dengan Oman menyukarkan misi Malaysia untuk layak ke Piala Asia 2027 lebih awal dan mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia kekal di kedudukan ketiga kumpulan dengan mengumpul 6 mata, manakala Kyrgyzstan yang mengatasi Taiwan 5-1 pada satu lagi aksi malam tadi naik kedudukan teratas dan berkongsi 9 mata bersama Oman yang menghuni tangga kedua. Taiwan pula tercorot tanpa sebarang mata selepas 4 perlawanan. Bagaimana mudahnya? So simple. Okey, game dengan Oman settle. Tewasnya Harimau Malaya 2-0 bukanlah penamat yang kita nak. Kita war-warkan sekurang-kurangnya 1 poin, sekurang-kurangnya 1 poin. Tapi akhirnya badi yang dikatakan badi dengan tim Pak Arab ni masih tak ada ubat lah. Jadi kalau tengok perlawanan pun nampak macam agak struggle mungkin dari segi fitness atau kecergasan. Dengan liga kita break, mungkin ini faktor-faktor lah, dia bukan alasan lah. Tapi relax, jangan panik. Sekarang ni dengan kekalahan 2-0 bermakna kita sekarang Harimau Melaya berada di kedudukan ketiga, tetapi terikat 6 poin dengan Oman dan juga Kyrgyzstan, yang mana Kyrgyzstan menang dengan China State. Malaya kalah bukan pasal Oman padu. Sejujurnya kita yang memberi kemenangan kepada mereka. Lepas ni dia orang boleh tukar nama jadi Long Ball FC kerana itulah cara permainan Oman. Adakah Harimau Malaya main dengan terbaik? Kalau bandingkan dengan game menentang Korea hari itu, tidak. Formasi yang sama digunakan dengan Romel Morales memimpin barisan serangan. Tapi kali ini ada kekurangan. Defense kita yang kebal lawan Korea agak longgar sepanjang game pagi ini di mana kedua-dua gol Oman boleh dielakkan. Midfield Harimau Melaya agak kosong dan kebanyakan masa Wilkin buat kerja untuk 2 orang. Romel terpaksa turun ke kawasan dalam untuk membantu pembinaan serangan dan ini mempengaruhi permainan kita. Walaupun bertanggungjawab untuk gol pertama Oman, Ho Bin Ong menyelah hari ini. Dia juga hampir jaringkan gol comeback dari sepakan penjuru padu Faizal Halim. Pemain terbaik Harimau Melaya ialah Arif Aiman. Dialah tunggak segala serangan kita yang berbahaya. Dari kawasan luas ke tengah, dia hampir gental melepasi 5 orang pemain Oman. Apa yang abang kurang puas hati kan ialah keputusan referee. Yang jelas pemain Oman foul main tarik itu, dia bagi kad pula kepada Faizal Halim. Apa benda ni? Tetapi Shin Tae-yong hadir dengan beberapa muka baru.
ada pemain daripada Venezia, pemain centre back J. Itzes. Ada pemain Ragnar, aku, nama second itu susah sikit untuk aku sebut. Daripada Fortuna Sittard, daripada Jerman, dan juga ada beberapa lagi nama lain lah yang aku rasa ini adalah pemain-pemain heritage yang beraksi di liga-liga terbaik di Eropah. Terbaik ni maksud aku Venezia bermain di Serie B, standard yang tinggi Fortuna juga Sittard lah. pun Bundesliga 2. Kemudian dia yang ada yang main Eredivisie. Eredivisie top flight tu, top flight. Ivar Jenner dekat FC Utrecht, Ivar Jenner. Eredivisie. Justin Hubner sekarang ni di Cerezo Osaka, J-League. J1, J-League 1. Ini pemain-pemain yang heritage yang tahap dia tinggi ya. Kita tak dapat pemain Venezia, kita tak ada. Malaysia pun menang. Macam semua orang tahu, pasukan kebangsaan kita kalah lagi 0-2 dengan Oman. Dan nak ajak korang semua berfikir apa yang tak kena dengan bola sepak Malaysia. Salah satu topik yang biasa dibuatkan adalah pembangunan akar umbi. Ramai yang mengatakan klub-klub bola sepak di Malaysia ni jarang bagi perhatian pembangunan akar umbi. Apa kesan pembangunan akar umbi ni terhadap pasukan kebangsaan? Bagi pendapat saya, kita terlalu bergantung kepada pemain-pemain senior. Tak salah bergantung kepada pemain senior, tapi kita kena pastikan gap antara player muda dengan player senior tak terlalu jauh. Nanti mesti ada yang cakap, bang, kalau ada pembangunan akar umbi pun berapa kerat je yang boleh main untuk skuad senior. Kita perlu sedar yang bola sepak ni adalah satu bisnes. Mana-mana kelab di Malaysia ataupun di dunia mahukan player yang terbaik daripada terbaik bermain untuk pasukan mereka. Tapi ini bukanlah satu titik notah untuk player-player muda kita. Ramai je player-player muda yang gagal menembusi ke skuad senior bila dia pindah ke kelab baru dia meletup. Contoh, Jadon Sancho, dulu dia main di akademi Manchester City. Bila dia tak dapat peluang, dia pindah ke Dortmund. Jamal Musiala, dia ni bekas player akademi Chelsea. Apa yang saya cuba nak sampaikan di sini adalah untuk adik-adik player-player muda, jangan give up. Bukan saya saja, bahkan satu Malaysia ni akan support korang. Akhir kata, saya harap sangat bukan setakat FAM tapi klub-klub di Malaysia bagi perhatian secukupnya dekat pembangunan akar umbi. Kalah main dekat Oman 2-0. Skrip yang sama diulang oleh Malaysia, kalah lagi 2-0. Bermain di stadium yang rumputnya boleh tercabut, Stadium Bukit Jalil. Namun kisah dalam perlawanan kelayakan Piala Asia, Piala Dunia kali ini, antara yang menarik minat aku adalah kisah negara jiran kita, Indonesia. Dalam siri perlawanan Indonesia menentang Vietnam dalam Piala Asia sebelum ini, aku menganggap mereka bernasib baik menang ke atas Vietnam. Kita tahu status Vietnam sebagai negara ASEAN yang terkuat, sepatutnya mudah untuk menjinakkan sang Garuda. Tak cukup dengan kisah kalah di Piala Asia, bersambung di kelayakan Piala Asia, Piala Dunia. Sekali lagi, Indonesia megah menang di Stadium Gelora Bung Karno mereka 1-0 ke atas Vietnam. Aku waktu tu beranggapan, alah, Indonesia main dekat home, advantage lah untuk diorang. Masih lagi aku dengan minda skeptikal bahawa Indonesia ni tak kuat mana pun. Perlawanan yang ketiga bermain di home Vietnam, dan perlawanan ini sekaligus mengubah pemikiran aku bahawa kualiti Indonesia sangat jauh nak dibandingkan dengan negara kita. Menang 3-0 ke atas Vietnam di home Vietnam tu bukanlah nasib baik, namun itulah kualiti pasukan yang akan pergi ke the next round untuk World Cup. Namun apa sebenarnya rahsia negara Indonesia ini sehingga kan skuad mereka nampak berbeza daripada sebelum ini? Shin Tae-yong ni aku boleh katakan bijak juga menggunakan pemain naturalisasi. Dan pemain naturalisasi mereka ni bukan pemain yang bermain di dalam Liga Indonesia, tetapi kebanyakan mereka bermain di liga-liga luar. Dan aku percaya pemain-pemain inilah yang menggunakan pengalaman mereka di liga luar dan diaplikasi di dalam skuad sang Garuda. Bukanlah aku nak kata aku sanjung sangat skuad Garuda ni, namun pencapaian mereka yang menunjukkan perbezaan ketara antara Malaysia dan Indonesia ni tidak dapat dinafikan.
Nah, Sobat Maju, begitulah perkembangan sepak bola yang ada di Asia Tenggara. Semua negara-negara ASEAN semakin kuat. Dan yang paling mengagetkan, Indonesia menjelma menjadi raja ASEAN dan levelnya sudah di level Asia. Dilihat dengan cara mainnya dan komposisi skuadnya. Bagaimana pendapat kalian?